الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk sedikit perkongsian daripada kami sebuah syarikat amanah milik orang Islam, 100% milik orang Islam, Wasiah Syah Berhad. Syarikat amanah ni dia macam amanah raya lah, dia ada nama amanah. Maknanya amanah ni syarikat yang diberi kuasa untuk memegang harta-harta milik orang Islam. Dan kita di masa Syah ni kita dah beroperasi sejak 2004. Maksudnya tahun ni adalah tahun yang ke-14. Perkongsian ni yang saya nak cerita ni adalah selama 14 tahun kami dalam industri ini, yang mana pelbagai cerita, pelbagai kisah dan tawaran yang boleh kita kongsikan untuk sama-sama kita mendapatkan manfaat. Yang saya kasih kepada Imam, pengurusi Barisan Jabatan Kuasa dan seluruh ahli karya Masjid Perkhidmatan Tinggi Kepala Batak. Saya main daripada boleh keluar tadi lebih kurang dalam pukul 4:30 gitu lah. Pasak tu keluar ke sini ya. Biasa ceramah ni memang beratur sampai ke Penang ni biasa. Tapi asal orang Kolej, asal orang Kuala Lumpur. Tapi dah meletak di Kolej. Di sini banyak permatang ya, di sawah tadi. Permatang Ya, di permatang sawah. Kedah banyak alok. Di Perth ni banyak berok mali, berok biang. Itu cerita tentang ni lah. Tapi borok-borok pematang apa semua kita nak tengok macam mana situasi tadi. Cerita bab tentang faraid, hibah dan wasiat. Sebenarnya cerita ni saya rasa ahli-ahli karya biasa dengar kot. Banyak ustaz pun dah cerita lah. TV9 pagi-pagi kan, tanyalah ustaz. Lepas tu Astro, Oasis, banyaklah cerita bab ni. Cuma kadang-kadang dia secara terperinci itu dia tak dijelaskan. Sebab kebanyakan yang cerita ni ustaz ni dia hanya dia tahu dari segi asas saja, tetapi pelaksanaan yang kita nak tengok hari ni ialah macam mana dilaksanakan di Malaysia ni, khusus di Malaysia lah, untuk kita orang Islam. Jadi cerita Pak Atuk Pusaka ni hari ni pun keluar ada cerita di surat khabar di Dada Akhbar ataupun siapa tengok laman sosial. Cerita tentang perebutan harta 2.1 bilion. Kenal JJ kan. Minggu lepas mak dia tuntut buat failkan permohonan dapatkan CJ Faraid. Ya. Hari ni berkat isteri dia balu dia failkan permohonan untuk membantah permohonan ibu mertua dia. Boleh buat? Boleh. Dia cerita dia sebenarnya panjang cerita. Dia kalau kita faham bab pengurusan ni sebenarnya senang je. Kau macam mana pun faraid dah ditetapkan. Kan bahagian ibu ni Ada sikit. kita terus lah. Bila mati dia jadi pusaka. Ya. Kita masih hidup ni harta kita lagi. Masih hidup lah. Prinsip mal ni, prinsip dalam Islam ni, selagi kita hidup, harta kita. Maknanya kita nak buat apa, ikut suka kita lah. Kita nak belanja ke, kita nak hadiah ke, kita nak sedekah ke, kita nak wakaf ke, itu hak kita, hak pemilik semasa hidup. Maknanya tak ada siapa nak alam. Tapi kalau dia dah meninggal, ditakdirkan jam 12 malam, 1 saat malam ni meninggal dunia. Meninggal dunia, 1 saat tu harta yang ditinggalkan masa hidup tu menjadi harta pusaka. Cuma dalam bab pusaka ni, kita tengok cerita dia macam-macam lah. Kakak buluh tanah pusaka,
maut selepas dimaki hamun. Seorang cikgu ni bertelingkah tentang tanah pusaka tu sampai dia meninggal dunia. Kawan tu tengking dia sampai meninggal dunia. Ni di Johor, di Pontianak, di Pasir Mas. Yang ni di Johor, abang maut ditetak adik gaduh rebut atas pusaka. Yang adik ni di tetak abang dia, cerita dia ni di Johor ni, tahu tak dia rebut apa? Dia berebutkan mesin basuh. Allah. Nak cerita dah, berebut mesin basuh. Mak meninggal dunia, mak dah mati. Ya. Kan, yang abang ni rumah dia mesin basuh rosak. Dia pergi pakai kat rumah mak dia, dia pergi ambil. Adik pergi marah, adik marah, dia tetak abang dia, mati abang dia. Naya. Okey. Jadi cerita-cerita ni, yang pagi tadi punya cerita pun, yang apa, isteri ni halang ibu mertua filekan petition untuk dapatkan CJ Faraid. Apa cerita sebenarnya? Sebenarnya kita ni sini tak faham. Kita orang Islam sini pun kita tak faham apa sebenarnya yang telah termaktub dalam hukum syarak. Okey. Maksudnya bila kita dah meninggal ni, bila kita dah tak ada ni, harta tadi Allah dah tentukan kepada siapa pemiliknya, iaitu Faraid. Cerita Faraid ni panjang. Kita dah baca kalau selalu dalam apa ni, dalam Ramadan kan, kalau imam yang baca tu, kalau kita perasan surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. Ini cerita ayat antara ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran cerita tentang hutang. Itu paling panjang sekali, satu muka surat. Tapi yang ini pun panjang juga. Cerita bab Faraid. Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayyin. Telah ditetapkan pembahagian dia. Allah dah tetapkan. Ada bahagian dia, iaitu ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8. Ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6. Dan yang akhir sekali, golongan dinamakan asabah, iaitu orang yang menghabiskan baki. Allah dah tetapkan ada 6 pecahan. 6 pecahan ni dah ada dah. Saya ulang sekali lagi, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Dia senang je. Asas dia ialah 1/2, 2/3, 1/2, 2/3. Ingat ni senang. Saya mengajar satu kelas kira Faraid cara mudah. Ni kena cerita lain lah. Kita kena panggil sesi lain pula. Yang ni kira macam mana nak kira Faraid cara cepat dan mudah faham. 1/2, lepas tu dikatakan separuh daripada 1/2 jadi 1/4. Kemudian separuh daripada 1/4, 1/8. Sebab tu dia jadi 1/2, 1/4, 1/8. Satu lagi part, satu lagi bahagian 2/3. Separuh 2/3, 1/3. Separuh 1/3, 1/6. Dia jadi lagu tu. Okey. Cuma kita nak kena tahu asasnya dalam Faraid ini. Dia nak cerita dia panjang. Okey, dia ada 5 waris yang berhak. Dia ada sebenarnya 25 orang. Total keseluruhan waris ni ada 25. Tapi bila wujudnya 5 orang yang pertama ni, yang 20 lagi tak dapat. Maksudnya yang atas kali 5 ni, yang bawah lagi 20 tu tak dapat. Siapa dia 5 ni? Saya nak beritahu. Yang pertama ialah ibu kepada si mati. Datuk Jamaluddin Jarjis, dia ada ibu lagi kan? Ya, ada. Ibu si mati. Ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Kebiasaannya ibu dapat 1/6. Ada situasi ibu akan dapat 1/3. Kalau si mati ni tak ada anak dan si mati ni ada seorang adik-beradik, itu dia dapat 1/3. Tapi dalam kes ni si mati ada anak, arwah dia anak. Dia ada anak. Jadi ibu dia dapat 1/6. Okey. Kemudian siapa dia? Yang kedua ialah bapa kepada si mati. Kalau yang mati ni masih ada bapa pun berhak lagi, iaitu 1/6 juga. Dia lebih kurang sama. Dia selalunya sama dengan ibu ni lah. Bila ada anak, bapa 1/6 juga. Okey. Yang ketiga siapa dia? Yang ketiga suami ataupun isteri lah. Kita cerita suami dulu. Suami akan dapat syarat dia. Suami boleh dapat Faraid. Syarat dia, isteri dia kena mati dulu. Baru suami dapat. Faham tak? Isteri dia kena mati dulu. Kalau suami nak dapat, isteri kena mati dulu. Jadi suami boleh dapat bahagian isteri
dia ada dua keadaan. 1/2 dan 1/4. 1/2, kalau isteri tadi meninggal dunia, dia tak ada anak. Isteri tu tak ada anak dia. Walaupun dia dah kahwin sebelum ni 2-3 kali yang kahwin suami sebelum ni, semua suami dia kahwin tak ada anak. Dengan dia pun tak ada anak. Maka suami yang terbaru ni, yang the latest punya suami ni akan dapat 1/2, separuh harta daripada isteri dia. Okey, tapi kalau ada anak, Kalau ada anak angkat macam mana? anak angkat ni tak kira. Sampai ke angkat. Angkat ni tak kira. Kalau tak, saya pun nak jadi anak angkat. Boleh saya dapat paraid Tuan Haji? Ya. Kan, angkat tak kira. Angkat. Dia kandung Kandung. daripada dia punya darah keturunan dia sendiri. Nah, okey. Isteri walaupun dia ada anak, dia ada anak walaupun dengan suami yang sebelum ni. Dia dah kahwin dengan suami yang pertama, ada anak. Kahwin dengan suami yang kedua, tak ada anak. Isteri tadi masih ada anak. Jadi suami yang kedua tadi tetap dapat 1/4. Pasal isteri tadi ada anak, walaupun bukan anak dia, anak suami yang pertama. Jadi isteri tadi mati, suami dapat 1/4. Okey, yang ketiga. Yang keempat, isteri. Isteri nak dapat faraid, syarat dia suami kena mati dulu. Ya. Okey, dia kena mati dulu, suami kena mati dulu. Okey, suami mati, isteri dapat apa? Isteri dapat 1/4 atau 1/8. Sama situasi dia. Situasi pertama, kalau suami tadi tak ada anak. Suami tadi tak ada anak langsung. Dia dah kahwin dengan isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga pun tak ada anak. Isteri dapat 1/4. Okey, kalau ada anak, suami kahwin sebelum ni dah ada dah dengan anak isteri pertama ataupun isteri kedua ke, janji ada anak. Kahwin dengan isteri yang keempat ni, dia tak ada anak. Tetap suami tadi ada anak, isteri dapat 1/8. Okey, itu kalau seorang isteri. Cik Man, kalau 2 orang isteri macam mana Cik Man? Kalau 3 orang isteri macam mana Cik Man? Kalau 4 orang isteri macam mana? 1/8 bahagi 2, 1/16. 1/16 bagi 2 lagi, 1/24. 1/4 bagi 2 lagi, 1/32. Bagi 4, maksudnya bagi 1, bagi isteri 1, 1/8. Kalau 2 bagi 2, bagi 3, bagi 4. Jadi kalau 4 isteri macam mana? 1/32. Oh, 1/32. Ni ada makcik dekat Negeri Sembilan. Dia tahu, oh makcik dapat banyak ni. Bukan banyak makcik, lagi sikit. Dia nampak pecahan tu 32 tu banyak. Bukan banyak makcik, 1 bahagi 32, lagi sikit. Dia tak kira isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga. Isteri pertama dia kahwin 30 tahun lepas. Isteri pertama ni isteri yang faham tentang kehidupan. Masa tu susah payah membina kehidupan bersama isteri pertama, kan, berniaga goreng pisang kat tepi jalan. Kemudian mai datang isteri kedua, beli goreng pisang, berkenan. Nikah dengan isteri kedua 20 tahun lepas. Jadi sama-sama berniaga bisnes goreng pisang tepi kedai, tapi tepi jalan, tapi buka kedai pula dah besar sikit lah. Dulu gerai, kan, dah ada 2 orang bekerja, isteri buka besar sikit lah, ada gerai, kan, gerai buka besar. Tengok mai isteri ketiga, berkenan, kahwin nombor 3 10 tahun lepas, kan. Masuk isteri ketiga ni buka kilang tu, kilang pun kilang goreng pisang juga. Kan, buka kilang besar 10 tahun lepas. Mai-mai datang student praktikal daripada Universiti Sains Malaysia. Mai datang praktikal kat kilang. Kan, suami berkenan. Suami berkenan nikah dengan budak praktikal tadi, isteri yang keempat. Kan, tengah hari nikah, seronok sangat, sakit jantung, malam pukul 12 meninggal dunia. Seronok sangat. Dapat student praktikal, kan? Seronok sangat. Meninggal pada malam tu pukul 12 malam. Isteri keempat, isteri ketiga, isteri kedua, isteri satu, pembahagian dia sama sahaja. Tak kira dia punya seniority. Kalau dalam jawatan kerajaan ni dia panggil seniority, kan, dia ada senior, kan, ada yang bawah sikit, kan. Ni tak ada. Walaupun servis isteri pertama 30 tahun, isteri kedua isteri keempat tak sempat servis pun, baru nikah tengah hari je, kan. Sebab sah isteri tu tak sempat servis pun, tetap dia akan dapat 1/32. Kalau ada anak
contoh dah, isteri pertama ada anak, dua ada anak, tiga ada anak. Itu bahagian anak lah. Bahagian anak. So yang saya, Haji dah langkau dah, saya tak cerita nombor 5 ni anak ni. Okey. Yang keempat tadi isteri, dan yang terakhir siapa dia? Anak-anak. Okey. Anak-anak dapat apa? Di sini kita kena tengok situasi dia. Kalau ada anak lelaki, anak lelaki ni dinamakan asabah, golongan yang menghabiskan baki. Jadi dah tolak ibu 1/6, dah tolak ayah 1/6, dah tolak bahagian suami atau isteri, bakinya akan dihabiskan oleh anak lelaki bersama-sama dengan anak perempuan. Yang mana anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Kita nak tengok baki lah berapa. Dah tolak, ayah tolak 1/6, ibu 1/6. Dia macam kek, 1 biji kek, 1/6 kek ni dah bagi dekat ayah, 1/6 kek ni dah bagi dekat mak. Kemudian katalah suami mati. Selalunya suami mati dulu kan? Betul tak? Ya. Isteri betul tak? Selalunya suami mati dulu kan? Ya. Okey. Suami mati, isteri dapat 1/8. 1/8 daripada kek bawa keluar bagi isteri. Ada baki lagi kek tu. Baru bagi anak. Baki kek tu bagi pada anak-anak. Yang mana anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Itu syarat kalau ada anak lelaki. Tapi kalau tak ada anak lelaki macam mana? Ni pun kita kena faham ni. Cerita ni banyak sangat. Cerita di Kepala Batan, tak kira cerita. Di Kepala Batan ni ada satu cerita. Dia ada anak perempuan sahaja ataupun tak ada anak. Anak perempuan sahaja. 1 ataupun 2, 3, 4, tapi semua perempuan. Kalau seorang sahaja anak perempuan seorang hanya boleh mewarisi 1/2 sahaja daripada harta ayah ataupun ibunya yang meninggal dunia. Separuh. Kalau seorang anak perempuan saja. Tapi kalau keluar 2 orang, kalau 3 orang, 4 orang, 5 orang, 5 semuanya bunga perempuan. Tak keluar yang lelaki langsung. Pasal apa tak keluar lelaki? Orang kata yang jadi keluar anak perempuan semua ni pasal apa? Pasal terlalu makan banyak tom yum, makan benda masam. Keluar semua perempuan. Tak tahulah, orang kata kan. Makan tom yum banyak, keluar anak perempuan. Siapa tak dapat anak perempuan, makanlah tom yum banyak. Saya ada kawan dapat anak lelaki je semua kan, tapi jarang kita jumpa. Kebanyakan yang anak perempuan ramai. Kalau 2, 3, 4, 5 semua perempuan, mereka hanya mewarisi 2/3 sahaja daripada harta ayahnya ataupun ibunya. Bahagilah berapa orang. Kalau ada 5 orang, 2/3 bagilah 5 orang. Kalau ada 2 orang, 2/3 bagilah 2 orang. Kalau ada 3 orang, 2/3 bagilah 3 orang. Dan masih lagi ada baki. Pasal tak ada anak lelaki ni. Kan, tak ada anak lelaki. So baki tadi akan, siapa habiskan baki tadi? Yang menghabiskan baki, tengok situasi. Kalau anak lelaki dah tak ada, kalau apa pun dah tak ada, maka baki tadi akan dihabiskan oleh adik-beradik suami lelaki, isteri tadi adik-beradik lelaki, dan beserta adik-beradik perempuan yang lain. Lelaki dapat 2 bahagian, yang perempuan dapat 1 bahagian. Okey, contoh mudah. Ada satu kes baru ni saya balik di Subang Jaya. Cerita dia, suami dia meninggal dunia. Dia ada 3 orang anak perempuan sahaja. Dia ada 3 orang anak perempuan, dan arwah ni ada seorang ibu lagi, masih ada ibu, dan ada adik-beradik yang lain. Okey. Suami meninggal dunia, ibu dapat berapa? Suami meninggal dunia, ibu dapat berapa? 1/6. Okey, isteri dapat berapa? Ada anak 3 orang. Isteri dapat berapa? 1/8. Pasal ada anak kan? Kalau tak ada anak 1/4. Ni ada anak 3 orang anak perempuan. Ibu dengan isteri, siapa lagi banyak? Ibu dengan isteri siapa lagi banyak? Dia kata isteri belakang tu. Cuba tengok 1/8 dengan 1/6. Ibu lagi banyak. Sebab tu pagi tadi kan, isteri Jamaluddin Jarjis tu, dia filekan permohonan untuk ibunya, menghalang ibunya dapatkan CJ Faraid.
Kalau ikut siapa lagi banyak? Ibu dia ke isteri dia? Ibu dia lagi banyak. 1/6 daripada 2.1 bilion. Tahu tak berapa? 350 juta. Kaya. 350 juta. Sebab tu mak dia nak. Kan? 1/6 banyak. Isteri 1/8. Isteri berapa? Lebih kurang dalam 200 juta. Lebih kurang lebih kurang. Tapi siapa lagi banyak? Isu dia siapa lagi banyak? Ibu dia lagi banyak. Ibu dia lagi banyak. Okay. So anak perempuan tadi, cerita anak perempuan tadi ada 3 orang. 3 orang anak perempuan dapat berapa? Tak ada anak lelaki. 2/3, betul. 2/3. Sebab dia tak ada anak lelaki. Okey. Dan ada baki lagi ni. Dah tolak ibu 1/6, dah tolak isteri 1/8, dah tolak anak perempuan 2/3, ada baki lagi. Baki siapa dapat? Adik-beradik suami. Adik-beradik suami dapat. Cerita dekat Subang ni, Subang Jaya ni, rumah kat sana rumah memang juta-juta di Subang Jaya. Min datang rumah ni, adik-beradik masa lepas suami meninggal ni, isteri panggil lah mak dengan adik-beradik suami ni main datang sembang. Sembang-sembang dia cerita dengan kami, dia kata adik-beradik suami ni masa sembang di rumah, mereka kata mereka nak lepaskan bahagian. Adik-beradik suami kata nak lepaskan bahagian. Mereka tak mau tuntut. Mereka tak mau tuntut. Tapi cerita di sebaliknya, bila failkan permohonan di pejabat di Mahkamah Tinggi Sivil, sebab harta dia lebih 2 juta, kena pergi mahkamah. Kalau bawah 8:15 PM. kena pergi mahkamah. Bawah 2 juta kita boleh pergi ke pejabat pusaka kecil, iaitu satu agensi di pejabat tanah, pejabat pusaka kecil. Tapi siapa harta lebih 2 juta tak boleh pergi pejabat pusaka, kena pergi mahkamah. Okay, kes ni kena pergi mahkamah lah. Mahkamah kena pakai peguam, kan? File-filekan petition dekat mahkamah, mai datang adik-beradik suami. Dalam mahkamah dia kata apa? Kami nak tuntut bahagian adik-beradik kami. Adik ni suami tadi yang meninggal dunia ni. Adik kami, kakak-kakak ni, kakak dan abang-abang ni. Suami ni adik. Kami nak tuntut bahagian. Pasal apa? Pasal rumah kat Subang Jaya berjuta. Pasal berjuta. Ya. Dia nilai tu, nilai dia tinggi, kan? Tak usah cerita lah. Kalau kata koman-koman lah, ada orang nak bagi duit kita 10,000 depan mata ni, nak bagi duit 10,000 depan mata, kita ambil ke tak ambil? Oh, ambil ke. Ada semacam lagi ya. Kan? Jadi berubah fikiran main dalam mahkamah nak tuntut bahagian. Jadi isteri tadi terpaksa buat apa? Isteri tadi terpaksa cari duit, wang tunai, lebih kurang dekat-dekat 50,000 untuk melangsaikan, melepaskan bahagian faraid adik-beradik suami tadi. Terpaksa, kan? Mula-mula dia minta bayar secara angsuran. Oh, dia kata tak boleh. Kena cepat. Faraid ni kena bagi cepat. Oh, pandai dia. Betul, memang betul lah. Betul, faraid kena bagi cepat. Dia ada 2 faktor. Pengurusan pusaka ni kena buat cepat. Kena 2, kalau tak buat 2 perkara ni mungkin akan berlaku. Apa dia? Yang pertama, kita takut bimbang waris memakan hak waris lain. Faham tak? Contohlah, kebanyakan di belah utara ni tanah bendang ni. Tanah-tanah bendang. Saya pergi banyak tempat. Kebanyakan bila saya tanya, siapa lagi masih uruskan tanah bendang yang masih nama arwah mak, arwah ayah? Semua angkat tangan. Okay, persoalan dia saya tanya, ni duit bendang ni, duit hasil padi ni, bagi lagu mana? Bagi lagu mana? Ataupun sewa kat orang, duit sewa tadi bagi lagu mana? Kami ambil lah. Tak buat faraid kan? Dah lah, tak buat faraid lah. Pakai lah, siapa nak pakai? Tak boleh. Siapa kata? Ini hak waris faraid ni. Ini harta pusaka dah ni. Duit sewa tadi kena bagi faraid. Hasil bendang tadi dah tolak kos dia buat kerja semua. Hasil tadi kena bagi faraid. Ya. Sepatutnya lagu tu. Di Jitra ada satu tempat tu, saya lupa kampung apa nama. Kampung Pinang apa, lupa. Suami dia sebelum meninggal dunia ni, dia sempat buat 10 biji rumah. Rumah sebuah, rumah banglo. Dia ada tanah lot, dia buat banglo lot tu sebiji ada 10 biji. Dia buat 10 biji. Saya main datang rumah, rupa-rupanya dia buat tu 10 biji pasal apa? Pasal dia ada 9 orang anak, seorang isteri.
Wah, cerdik suami ni. Bab tu memang cerdik. Dia buat 10 biji banglo tu untuk anak dia 9 orang dan seorang isteri dia. Tapi masalah dia, daripada 10 banglo ni, yang mereka duduk hanya 6 banglo saja. Sebab ada anak-anak yang dah kahwin, dia duduk situ lah. Yang anak yang tak kahwin duduk dengan mak. Jadi tak mau sewa tu, tak mau duduk situ. Pasal apa? Siapa yang duduk di rumah tu, mak dia kenakan sewa. Cerita dia, mak dia kenakan sewa. Sewa dia lebih kurang dalam RM500 sebulan. Kan, 500 kalau kali 10, kalau kali 10 sepatutnya RM5,000 lah. Kan, tapi katalah 6 biji rumah, 6 kali 5, RM3,000. RM3,000 sebulan mak dia dapat. Ada 5 biji rumah disewakan. Okey. So 5 biji rumah disewakan ni, mak dapat RM3,000 sebulan. Persoalan dia, anak ni datang merumah kat saya, dia kata dengan saya, mak kami kan ambil duit sewa selama 7 tahun ayah meninggal dunia, 1 sen tak bagi kat kami. 1 sen tak bagi kat kami. Dan daripada anak dia 9 orang tu, ada beberapa orang, 2-3 orang anak dia memang tak bertegur sapa dengan mak dia, disebabkan perkara ni. Pasal apa? Memang patutlah RM5,000, RM3,000 sebulan tu sepatutnya dia kena agih ikut faraid. Mak tadi sebagai isteri dapat berapa? Dapat apa isteri tadi? 1/8. Saya nak beritahu isteri, ibu-ibu kat belakang, isteri adalah golongan yang paling sedikit dapat faraid. 1/8. Paling kecil pembahagian dia. Tengok pecahan ni, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Pecahan paling kecil siapa dia? Isteri. Itu tak kira lagi isteri lagi kecil. Jadi saya nak sebut ada waris yang telah memakan hak waris lain. Perkara pertama tadi kan, memakan hak waris lain tadi. Dan yang kedua, kalau tak diuruskan pusaka dengan cepat, kita bimbang ada waris yang telah meninggal dunia, yang menyebabkan waris tadi menjadi waris yang berlapis. Di Johor, kes pusaka yang paling lama diselesaikan ialah 122 tahun. Yang telah meninggal dunia 122 tahun. Di Kangkal Teperau, Johor, waris dia ada 300 orang. Okey. Ni berebut generasi 70, hubungan anak dengan bapak pun rendah. Macam-macam cerita. Kan, berebut benda yang kecil. Yang orang yang harta yang sikit pun cara berebut harta yang sikit. Yang orang yang harta banyak, cara orang yang harta banyak, main kod. Orang yang tak banyak harta ni, dia tak main kod. Dia main apa? Dia main bunuh terus. Pasal dia tak ada duit nak bayar lawyer, jadi bunuh terus ya. Cerita tadi tu yang mesin basuh apa semua tu. Kan, orang yang tak banyak duit ni, orang tak banyak harta. Yang banyak harta dia pergi lawan dekat mahkamah. Kan, yang tak banyak harta dia pergi bunuh terus. Tapi sayangnya berlaku benda ni di kalangan orang Islam. Kenapa kita tak faham? Kenapa kita tak tahu apa sebenarnya kita nak buat bila berlaku kematian? Pasal kita tak dibiasakan, pasal kita tak diamalkan. Kan, faraid ni, pusaka ni, dia jadi satu macam benda yang sensitif. Bila meninggal je, datang anak kata nak cerita bab pusaka, mayat baru meninggal dunia ni, tanah kubur masih merah lagi, hang nak cerita apa dia? Sebenarnya dalam Islam, pusaka kena buat dengan segera, cepat. Sebab yang pertama tadi, kita takut makan hak waris lain. Yang kedua, kita takut waris tadi mati dan menjadi waris yang berlapis-lapis. Bayangkan, yang satu lapis saja pun susah nak berpusaka, yang berlapis-lapis lagi lah susah. Ya je. Bila mati, katalah hidayah mati, esok kita urus boleh tak? Boleh. Boleh. Ada orang kata ada pantang tubuh apa kata boleh. Dia sebenarnya yang terbaik malam tu. Pasal apa? Malam tu lah kita berkumpul, betul tak? Ya betul. Waris-waris balik semua kan? Ni berlaku dekat mak mentua saya di Perlis. Okey, mak mentua saya meninggal 22 bulan 2 2012. Saya ingat lagi. Saya masa tu duduk di Putrajaya. Meninggal pukul 9 pagi, kami balik turun, petang lepas ke bumi, malam
Saya minta adik-beradik saya, ipar dua saya duduk main sini. Kita sembang bab harta pusaka. Pasal dia tahu saya buat kerja ni. Kan? Lepas tu saya cakap lah, besok ni abang-abang kakak, kita ada masa. Kita dapat cuti berapa hari? Kalau mak meninggal, ayah meninggal berapa hari? 3 hari kan? 3 hari ni buat apa? Jangan pergi padang sak, pergi beli apa barang jalan-jalan ni. 3 hari ni lah kita nak guna. Besok dia pergi pejabat pusaka, ambil borang. PC borang tu, borang pembangunan pusaka, borang A nama dia. Dalam borang tu dia minta senarai baris, dia minta senarai harta. Isilah siap. Dapat kalau dia punya senarai dia. Senarai dia apa? Kalau kata rumah tanah, rumah yang masih dalam pinjaman, bagi SMP, salinan perjanjian jual beli. Kalau grant, dah ada tanah, dah ada grant, ambil salinan grant. Pergi pejabat tanah buat carian. Lepas tu pergi bank. Ayah saya baru meninggal 3 bulan. 3 bulan lepas meninggal di Kuala Lumpur. Ayah saya meninggal, saya balik. Besok tu saya minta mak saya, jom kita pergi dekat institusi kewangan ni, tempat-tempat yang ayah saya mungkin ada buat simpanan. Yang pertama kami pergi tabung haji. Kami pergi tabung haji, tengok-tengok, mak saya tengok dalam tu ada nama 3 orang. Nama saya, nama adik saya, nama mak saya, 3 orang. Jadi kami sign borang, isi dalam tu. Lepas tu duit tu kami nyatakan dalam tu, masuk dalam akaun mak saya. Mak saya. Nanti bila keluar nanti kita buat faraid nanti. Walaupun ada penama, saya nak beritahu, walaupun ada penama, Majlis Fatwa 1978 telah menetapkan mana-mana harta yang ada penama bagi orang Islam, penama adalah pentadbir harta, bukan pemilik harta. Kita bubuh nama, biasalah. Kalau biasa kita tanya suami biasa letak nama siapa? Isteri, betul? Pasal kita sayangkan isteri, betul? Sampai kita tua pun kita sayangkan isteri, betul tak? Cuba tanya isteri kat belakang. Kalau ada penama, buat nama siapa? Buat nama anak. Pasal apa tak buat nama suami? Takut suami kahwin lagi. Pasal takut suami kahwin lagi. Loh, kalau kita dah meninggal, kalau isteri dah meninggal, suami nak kahwin lagi boleh tak? Boleh, tak masalah. Tak apa, dia kahwin, dia tak dapat duit. Dia nak yang tu, duit tu tak dapat kat suami. Hak tu dia punya nakal dia tu. Dia tak nak bagi kat suami. Sebenarnya, walaupun tak bawa nama suami, suami wajib dapat. Wajib, tak bagi berdosa. Malah bahagian dia lagi banyak daripada isteri. Berapa? 1/4. Isteri apa-apa? 1/8. Suami letak nama isteri, dapat 1/8 je. Bukan semua. Tapi kalau isteri makan bahagian tu, makanlah harta secara batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di kalangan kamu secara batil. Jangan pula kamu ambil seorang hakim untuk kamu berkata dusta sedangkan kamu tahu perkara itu salah. Surah Al-Baqarah ayat 188. Satu lagi, innalladzina ya'kulu amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nar. Barang siapa makan harta anak yatim secara zalim, seolah dia telah masukkan api ke dalam perutnya sepenuh-penuhnya. Surah An-Nisa ayat 10. Surah An-Nisa ayat 11 cerita faraid. Surah An-Nisa ayat 10 cerita jangan makan harta anak yatim. Ada bahagian anak bubuh nama suami, bubuh nama isteri, tapi isteri langsung tak bagi pada anak, makan harta anak yatim. Kena faham kat situ So saya uruskan, saya pergi tabung haji, kemudian saya pergi PNB, ada SB. Ayah saya simpan SB tak banyak, dalam 1000 je. Tapi bagusnya SB ni, dia ada khairat kematian. Saya nak beritahu tempat-tempat yang ada khairat kematian. Dan saya pelik, kenapa tabung haji tak buat khairat kematian? Sayang, memang sayang. Saya rasa macam terkilan juga. Saya tengok tabung haji tak ada khairat kematian. PNB, ayah saya simpan 1000, dia bagi khairat kematian 200,000. Tapi yang paling best sekali, bank rakyat. Ayah saya simpan dalam tu tak banyak. Dia simpan dalam saham dia. Saham bukan yang duit bank tu, saham. Bank rakyat punya saham RM500 je. Dulu masa dia kerja dulu dia sempat beli. Sekarang pun tapi yang sepayah nak masuk saham bank rakyat ni. Tak ada dah tutup dah. Okey. Dia masuk RM500 je. Tapi ayah kami dapat khairat kematian sebanyak RM3,000.
daripada situ. Kemudian saya pergi kumpulan wang amanah pencen, ayah saya kerja kerajaan. Okey, pergi sana pun dapat RM3,000 khadat kematian. Lepas tu ada satu lagi, pergi ke takaful. Yang ni saja dia ada masalah pasal takaful ni, ayah saya tak berubah penama. Dia tujuan penama ni sebenarnya tujuan dia tak payah masuk proses pusaka, itu je. Dia terus boleh bawa keluar. Waris yang ada penama ni, dia pergi terus bawa keluar. Lepas tu bagi faraid. Itu tujuan dia. Bukan dia ambil makan sorang. Tapi yang masalah ini, orang kita faham nama dia ambil lah. Betul tak? Itu yang kita faham. Banyak kes yang ini. Tuntutan klaim insurans takaful ini banyak biasa. Kawan-kawan saya dalam insurans takaful banyak cerita. Banyak cerita. Suami meninggal waktu usia muda. Usia muda ni, aksiden motor lah, kereta lah kan, masih ada mak dan ayah. Suami meninggal usia muda, masih ada mak ayah. Mak dapat 1/6, ayah 1/6, isteri 1/8. Kan? Dia bubur penama, masa tak kahwin, bubur nama mak ayah. Lepas kahwin, terlupa tukar nama isteri. Nama isteri tak ada. Jadi, cek tu dapat cek tu atas nama mak dan ayah. Isteri tak boleh buat apa. Sepatutnya mak ayah tadi cashkan duit tadi, ambil 1/6 saja, ayah 1/6, mak 1/6, selebihnya bagi pada isteri 1/8 dan anak-anak dia. Sepatutnya buat gitu. Kan? Tapi orang kita nak buat tak? Ada satu kes di Batu Cave di Selangor. Suami meninggal dunia, ada KWSP 300,000. Dia ada 3 orang anak lelaki. Ni cerita 3 anak lelaki ramai. Tapi dia ada mak lagi. Ada mak lagi, isteri dan 3 orang anak lelaki. Okey, suami mati, isteri 8:30 PM. 1/8 kan. Saya saja nak ulang bagi lekat. Isteri suami mati, isteri 1/8. Lekat tu dalam kepala ni. 1/8. Mati je suami 1/8. Ibu dapat berapa? 1/6. Melekat terus. Ibu dapat 1/6. Suami ada KWSP 300,000. Dia letak nama isteri sebagai penama. Sebab saya kan isteri. Kan? Isteri tak berapa nama suami. Okey. Letak nama isteri, KWSP keluarkan cek 300,000 kepada nama isteri. Kemudian isteri ni datang jumpa kami. Macam mana nak buat ni Cik Man? Kan, saya masih ada ibu mertua, ibu kepada suami saya. Dan saya ada 3 anak lelaki. Saya cakap macam ni, puan kena cashkan duit ni 300,000. Puan ambil 1/6 daripada 300,000. 1/6 kalau kita kali 300,000 iaitu RM50,000. Puan ambil 50,000 ni cash, simpan dalam beg, kan, bawa pergi rumah mak mertua ni, mak kepada suami ni. Pergi rumah dia, pergi ketuk pintu rumah dia, bawa duit ni, cakap, "Mak, ini 30,000 duit bahagian arwah suami. Ni bahagian mak, letak kat depan dia. Dan jangan isteri kata, mak nak ke tak nak?" Nak azan dulu ke? Tak payah tu sikit lagi nak. Jangan cakap mak nak ke tak nak duit, pasal itu memang hak dia. Itu memang hak dia. Dan saya nak tanya, sebagai seorang ibu, kalau dapat 50,000 depan mata, duit anak, ambil ke tak ambil? Sebagai seorang ibu, 50,000 duit hak kita depan mata, ambil ke tak ambil? Ini nak uji ni, ambil ke tak ambil? Biasanya ambil, kan, mesti ambil. 50,000 macam-macam boleh buat, kan, boleh beli apa, beli macam-macam, kan, boleh pergi umrah sekarang berapa? 6,000 ada lah, boleh dapat lah, kan, yang eloknya boleh pergi 9 kali umrah. Betul tak? Seronok apa? Ambil lah duit tu, memang hak kita. Kan, itu sepatutnya kena buat. Okey, tapi tak ramai yang buat. Sebab itulah Nabi kata, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan. Kerana apa? Nanti bila sampai satu zaman nanti, orang jadi payah, orang tak faham faraid ini, kan, dan tak ada tempat nak cari rujukan. Kan, kadang-kadang tanya Tok Imam pun confused. Betul ke tak betul? Tak. Kan, pilih nak dapat faraid ni senang je. Nak dapat faraid, pergi mana-mana mahkamah syariah negeri. Senang, boleh pergi. Bayaran dia murah je, lebih pada RM80 ke RM100. Senang je. Jangan pening kepala, pergi turun. Okey, dan ni surah Al-Baqarah tadi saya dah sebut. Dan sabda Nabi
Barang siapa merampas hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya syurga. Kita ambil hak orang lain, Allah haramkan syurga baginya. Okey, dan kesan makan harta yang batil ni, daging yang tumpuk akan dibakar oleh api neraka jahanam. Bayangkan tapi orang kita ni tak kisah sangat pun. Kan tu yang berlaku pada pagi tadi kan. Isteri halang mak, patutnya tak payah halang-halang. Dapatkan saja faraid, clear kan. Dia jadi isu ni pasal apa? Pasal perniagaan yang diuruskan sekarang. Perniagaan tu diuruskan oleh arwah isteri dia. Mak tak buat apa pun, memanglah kan. Jadi isteri sepatut kena faham ada bahagian untuk mak. Duduk sama-sama, pakat sama-sama. Bukan Allah, berjuta-juta, semua dapat juta-juta. Kan? Buat dia lah, bagilah. Juta-juta tu, lebih banyak tu. Dan ibu ni, kita kena faham, ibu ni, siapa yang mendorong ibu ni buat tuntutan pusaka? Persoalannya, adik-beradik arwah Jamaluddin Jandis. Pasal apa? Pasal apa adik-beradik dia beria-ia? Pasal apa? Pasal kalau mak dia mati 1/6, ada buat dia. pi pada siapa? Pi anak dia. Anak dia siapa? Adik-beradik dia. 250, 350 juta. Tak habis pun. Kalau ada 10 orang adik-beradik pun tak pun. Dapatlah 3.5 juta seorang satu. Kaya baru. Banyaklah tu. Yalah. Betul tak? Okey. So sebenarnya dalam ruang ni kami nak berkongsi sedikitlah pengalaman kami. Macam mana kami bagi satu penyelesaian kepada umat Islam ni. 14 tahun kami buat kerja ni. Bagaimana kami nak mengurangkan masalah. Sebenarnya nak mengelak tak, memang 100% memang tak boleh. Tapi kami nak mengurangkan. Sekurang-kurangnya dia tak jadi terlalu payah. Jadi macam terpaksa bercerita dekat media, yang ni berebut, yang ni berebut kan. Jadi kita tak mahu macam tu. Kita nak harta ni menjadi barakah kepada kita. Kita nak harta ni dia memberi manfaat balik kepada kita selepas kita tak ada. Kita tak mahu harta ni yang menjadi beban kepada waris pula. Kita dah tak ada. Tapi waris yang kita tinggalkan ni bergaduh, tak bertegur sapa kan, lawan kat mahkamah, lawan itu, lawan ini. Kita kat dalam tu macam mana? Macam mana kita kat dalam? Kita kerja penat siang hari, kita dapatkan harta kan, kita beli, kita dapat gaji tolak bulan-bulan, duit gaji tu beli rumah kan. Tapi bila meninggal dunia, harta tadi menjadi perebutan. Dan yang menjadi kritikal ini, harta yang dalam bentuk hartanah. Saya nak sebut harta yang dalam bentuk hartanah. Sebab apa? Sebab kalau duit bawa keluar, bagi siap-siap, senang, selesai. Tapi kalau rumah kita nak bagi macam mana? Mak dapat 1/6, isteri 1/8. Macam mana kita nak bagi bahagian mak? Mak punya bahagian daripada pintu pagar masuk ke rumah sampai ruang tamu. Takat ni kita buat garisan. Takat ni mak punya. Isteri pula, isteri paling kecil 1/8. Ambil pagar belakang sampai ke dapur. Itu paling kecil. Atas anak-anak. Boleh tak kita buat lagu tu? Tak boleh. Sebab itulah terpaksa kadang-kadang situasi waris terpaksa jual hartanah tadi. Ini di kepala batas. Di kepala batas saya tak nak sebut tempat dia. Mungkin dah dengar cerita ni. Suami meninggal dunia, ada seorang isteri dan mereka bernikah, tidak dikurniakan surga. Suami ada seorang adik tunggal lelaki. Suami ni beli sebuah rumah semili di kepala batas. Rumah ni nilai dia masa tu lebih kurang dalam 800,000. Sekarang ni tak tahu lah, saya dah berjuta lah kot kan, 800,000 sekarang dah berjuta. Okey. Suami meninggal, isteri datang tanya kami, macam mana pembahagian faraid? Kami kata senang je, 2 orang je waris. Kami biasa kira waris 30 orang. Tak ni 2 orang je. Kacang ni. Okey. Isteri dapat berapa? Tak ada anak. Tak ada anak. 1/4. Sebab tak ada anak kan. Okey. Dan waris asobah yang menghabiskan baki adalah adik tunggal lelaki. Berapa dia dapat? Baki 1/4 bagi isteri, baki pada adik lelaki. Berapa adik lelaki dapat?
Ini matematik darjah 3, mana kami ingat ni. Lama dah ni. 1/4 bagi dia 3/4. 3/4 bagi dapat adik lelaki tunggal. Isteri dia kata apa? Tak adil. Tak ada betul kan? Ini tak adil. Saya yang jaga suami saya, dia yang sakit kat hospital. Adik ipar ni langsung tak datang jenguk. Pasal apa dia dapat 3/4? Saya dapat 1/4. Makcik, dalam Al-Quran dia tak sebut datang ke hospital, jaga tak jaga, dia tak sebut. Dia hanya sebut siapa waris dia. Jadi tetap adik ipar tadi, adik lelaki dia dapat 3/4. Lah ni nak bagi macam mana? Rumah, duit boleh lah bagi. Adalah duit dalam akaun bank boleh buat pulang. Beda, makcik dapat 1/4, adik ipar dapat 3/4. Ni rumah dekat Perapatan ni. Lah ni 1 juta. Macam mana nak bagi? Saya kata macam ni makcik, dalam pembahagian pusaka, kaedah yang kami selalu gunakan, kaedah perbincangan, dia panggil takharuj. Waris-waris duduk, sepakat, yang mana nak lepaskan bahagian, bagi tahu. Lepaskan bahagian. Kita minta dia atas jasa baik dia. Sebab dia tahu betapa susahnya isteri ni. Jadi dia boleh lepaskan bahagian. So makcik boleh pergi minta adik ipar ni, tanya dia, ni tak payahlah tutup rumah ni. Kan? Tak apa, hang pun dah ada rumah. Betul kan? Memang saya ada rumah. Tak apalah kak, kan? Saya boleh lepaskan rumah ni kat kakak. Dia pun alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Allah Ta'ala panjang umur hang. Sat saya tak ada apa lagi. Saya sanggup lepaskan bahagian. Dengan syarat. Syarat Kak bayar ikut nilai semasa. Bayar ikut nilai semasa. 3/4 daripada 1 juta berapa? 750,000. Mana nak cik duit? Mana nak cik duit? jual. So makcik tak ada pilihan. Makcik masa jual rumah, hasil duit jualan rumah tadi kena bagilah. Makcik dapat 1/4, 3/4 adik ipar makcik dapat, adik lelaki tadi dapat. Makcik dah tak ada rumah. Makcik tak ada rumah, dah jual dah. Duit dapat tadi balik kampung. Yang ni kita katakan, bila kita meninggal, waris berada dalam keadaan meminta-minta, terpaksa simpati dengan orang. Pasal apa? Pasal kita tak buat perancangan seelok-eloknya, sebaik-baiknya. Kita tak fikirkan masa depan waris. Kita kata tak apa, biarlah meninggal nanti faraid. Itu ayat biasa orang kita, faraid. Biarlah faraid. Yalah faraid tu apa? Faraid. Apa dia faraid? Faraid. Dia pun tak tahu apa faraid. Jadi kita punya faraid, saya nak beritahu, tak sama. Saya dengan Haji depan tak sama. Saya masih ada ibu, ayah dah tak ada. Saya ada isteri, saya ada 5 orang anak. Tak sama. Pembahagian faraid kami, kita tak akan sama. Selalunya berbeza-beza lah. Sebab struktur dia tak sama. Jadi kena tahu siapa waris kita. Kena tahu siapa yang dapat harta kita. Dan kena tahu siapa yang dapat harta kita paling banyak. Kena tahu siapa yang dapat harta kita paling sedikit. Dan kita bimbang yang dapat harta paling sedikit, itulah orang yang paling kita sayang. Dan orang yang paling dapat harta paling banyak, itulah orang yang kita tak sayang langsung. Macam ni tu. Pakcik tadi meninggal, kan, dengan adik dia memang dia tak risau pun. So isteri dia sayang, tapi isteri dapat paling sedikit. So sebab itulah sebenarnya ada satu kaedah dalam Islam dinamakan hibah. Kaedah hibah ni kami guna lama dah. Tahun 2004 lagi kami dah buat dah, masa penubuhan, awal penubuhan kami. Okey, hibah ni satu kaedah yang digunakan oleh syarak, iaitu sunnah dari Nabi. Disebutkan dalam hadisnya, tahabu berilah hibah, kamu akan dikasihi. Dan hibah ni mesti ada rukun syarak dia. Rukun syarak dia apa dia? Mesti ada pemberi, penerima, harta, lafaz, ijab kabul dan al-qabat. Okey. Contoh mudah. Saya ada 5 orang anak. Saya ada sebuah rumah. Saya buat satu dokumen hibah. Lafaz akad. Saya beritahu, saya hibah ke rumah saya kepada anak-anak saya 5 orang secara sama rata. Sebab saya tak nak pilih kasih antara anak lelaki dan anak perempuan. Saya ada 3 orang anak lelaki, 2 anak perempuan. Seorang anak OKU saya. Jadi saya tak nak pilih kasih, saya bagi sama rata. Dan saya lantik isteri saya sebagai pemegang amanah untuk menerima hibah. Isteri saya kena akad sebab dia ada penerimaan. Mesti ada ijab dan qabul. Isteri saya kena jawab, saya menerima hibah daripada suami bagi pihak anak tadi 5 orang.
Dan cara dia saya buat cara dia ialah dengan bertulis. Bertulis adalah al-qabat, iaitu cara pembuat hibah, cara pemberian hibah tu. Al-qabat. Jadi saya buat tulis, maka al-qabat berlaku. So hukum syarak kata, bila saya lafaz akad beri, isteri saya menerima, lafaz akad dah ada, hukum syarak kata sah. Rumah tadi menjadi hak milik anak saya. Cuma dalam hukum syarak, walaupun saya dah hibahkan kepada anak, saya masih boleh tarik balik bila-bila masa tanpa persetujuan anak. Ini hukum syarak. Memang ada. Hibah boleh ditarik balik kalau kita bagi pada anak. Okey? Dan kita tak nak jadi macam ni. Ini banyak yang berlaku. Orang dulu-dulu lah kebiasaan, tapi orang sekarang pun ada juga buat. Dia pergi pejabat tanah, dia kata dia nak hibah. Pergi pejabat tanah, isi borang 14A, borang pindah milik tanah. Dia isi 14A, dia tukar nama daripada nama mak dia kepada 2 orang anak. Ni di Kelantan. Mak dia tukar nama kepada anak 2 orang. Mana masih hidup lagi lah. Masih hidup ni. Buat siap-siap 14A boleh, sekarang pun boleh. Besok pergi pejabat tanah, besok tutup hari Isnin. Isi borang 14A, tapi kena cukai lah. Sekarang ni dia kena cukai. Kepada suami isteri je dapat duit, anak dapat 50%. Okey. So pindah milik kepada anak. Anak tadi ni, dia dapat tanah tadi, dah tukar nama geran dia. Apa dia buat? Dia ambil mak dia, dia letak mak dia dekat tanah kubur. Mak dia merempat dekat tanah kubur 25 tahun. Dan memang ada berlaku di kebanyakan tempat, memang ada berlaku macam ni. Sebab bila kita dah buat pindah milik, kita tak ada kuasa ke atas harta tadi. Tapi hibah yang saya buat tadi, secara lafaz akad, 8:45 PM. boleh tarik balik bila-bila masa. Dan anak tadi tak boleh buat apa, sebab dalam geran masih nama saya. Saya tak buat pindah milik. Saya cuma buat lafaz akad saja. Okey. Dan bila meninggal dunia, ini perintah Mahkamah Syariah yang pertama kami dapat tahun 2005. Kita tak apa jelas, iaitu di Mahkamah Syariah Negeri Kedah, di utara. Ini kes yang pertama kami dapat tahun 2005. Arwah membuat hibah lafaz akad macam tadilah dengan kami kepada 4 orang anak, seorang cucu. Nama dia Cik Do, Cik Pa, Muhammad, Cik Norma, Nur Zaidi. Nama orang dulu pendek je, Cik Pa, Cik Do, Cik Ma. Anak sekarang, cuba tengok senarai nama. Pelik-pelik nama. 3-4 baris semua nama anak. Panjang. Isteri saya cikgu, saya tahu lah. Kan? Muhammad, Daniel, Hakai, Haikal, Syah, apalah macam-macam lah, Syafiq bin, bapak dia pun panjang juga nama. Bila nak buat soalan tu, orang dah soalan 10 dah jawab, anak baru tulis nama. Panjang sangat. Orang dulu senang, Cik Pa, Cik Do, Cik Ma, kan? So mahkamah putuskan hibah yang dibuat oleh arwah adalah sah mengikut syarak, dan pindah milik dibuat kepada penerima hibah. Ada 2 orang anak dia dekat atas tu, Siti Mariam dan Mansur. Dia tak ada nama dalam hibah. Dia jadi pihak menentang. Jadi bila dia menentang, mahkamah dah putuskan hibah tadi sah, maka anak yang menentang tadi tak dapat. Okey. Dan kita dapat lebih kurang 20,000. Tahun lepas kita dapat lebih kurang 20,000 timbul hibah. Dan apa harta yang boleh dihibahkan? Siapa yang kena hibah? Siapa yang kena buat hibah ni? Yang pertama, golongan ni yang kami nampak golongan yang agak kritikal. Dia akan ada potensi untuk berlakunya perbalahan. Yang pertama, mereka yang tak dikurniakan anak. Cerita macam pakcik tadi dekat Pulau Patas. Sepatutnya pakcik ni, kalau dia sayangkan isteri dia, dia hibahkan rumah tadi pada isteri dia. Jadi dia boleh meninggal, harta tadi, hak tadi jatuh kepada isteri. Dia tak jatuh pada adik lelaki dia. Kemudian mereka yang ada anak perempuan saja, yang saya cerita tadi, yang makan tom yum banyak sangat ni, keluar semua anak perempuan. Kes anak perempuan ni, cuba bayangkan, kalau kita ada anak perempuan saja, bayangkan anak-anak perempuan ni, dia terpaksa berhadapan dengan pakcik-makcik dia. Dia kena jumpa pakcik-makcik ni, minta belas ihsan daripada makcik-pakcik, tolong lepaskan bahagian kepada kami. Kalau pakcik-makcik okey, dia faham, dia lepaskanlah bahagian. Kalau nak tuntut bahagian, memang hak dia, kita tak boleh kata apa.
Okay, dan kita kena faham, faraid sebenarnya datang berserta tanggungjawab. Dia bukan dapat harta saja, dia ada tanggungjawab. Sebab tu anak perempuan saja bila meninggal ayah dia, pakcik tadi akan jadi wali. Pakcik, makcik ni dia kena jaga anak-anak ni. Tapi harta nak, tanggungjawab tak mau. Sebenarnya faraid tu cantik lah, Allah bagi cantik lah. Kita yang merosakkannya, kita yang tak faham. Okay? Anak angkat, Haji tadi sebut anak angkat. Kalau kita sayangkan anak angkat, dalam hukum syarak ada kaedah, kalau nak bagi, cara hibah. Kalau kita sayangkan anak angkat, ramai, saya jumpa memang ramai anak angkat. Okay? Kalau anak angkat sayangkan, boleh hibahkan. Kalau ikut faraid tak ada, anak angkat tak ada bahagian. Kemudian suami yang berpoligami, yang cerita tadi, 1 isteri, 2 isteri kan, 4 orang ni. Jadi kalau kita sayangkan isteri ni, sebenarnya hibah tak siap. Rumah yang isteri pertama, hibah kat isteri pertama. Rumah isteri kedua, hibah pada isteri kedua. Nanti tak payah, nanti tak adalah isteri pertama dia nak tuntut rumah isteri kedua. Selalunya isteri pertama tak tuntut isteri kedua. Isteri kedua selalu tuntut rumah isteri pertama, pasal rumah isteri pertama lagi besar. Betul tak? Dia tak boleh beli rumah isteri kedua lagi besar daripada isteri pertama kalau tak ada tolak kahwin. Isteri pertama duduk banglo, isteri kedua duduk rumah semedi, isteri ketiga rumah tenes, isteri keempat apartmen. Pasal privasi kan, dapat orang muda kan, duduk privasi. Okay, dan tuah Tok Imam dia kahwin dengan gadis 26 tahun. Tok Imam ni umur 64, bukan Tok Imam sini lah. Dia kahwin dengan gadis 26 tahun. Tok Imam ni cerita, isteri dah mati dan anak dia, umur anak dia lagi tua daripada isteri muda dia. Cuba bayangkan, kalau isteri muda 26 tahun boleh tak duduk dengan anak dia yang umur 50 tahun bincang harta pusaka dia? Boleh tak? Agak boleh tak? Tak boleh, susah. Jadi kalau kita sayangkan isteri muda ni, hibah dia siap. Kemudian yang tidak berkahwin pun sama juga, ramai di Pening ni ramai, especially perempuan di pulau-pulau, anak mami ramai tak kahwin. Dia punya gelang tu nalak kan. Dia orang Pening tak tahulah, dia buat cerita pasal mereka ni mak ayah cari jodoh. Jadi bila mak ayah meninggal dunia, mereka tak sempat jumpa jodoh, jadi tak kahwin. Tapi harta banyak. Jadi kalau orang tak kahwin ni, dia boleh hibahkan pada siapa? Pada yang disayang lah. Selalu ada anak angkat ke, ataupun anak buah dia ke kan. Dan yang seterusnya, ada anak lelaki, anak perempuan. Kita tak nak pilih kasih sayang, kita boleh hibahkan sama rata. Dan inilah sunnah Nabi sebut. Nabi kata cara yang terbaik ialah memberi harta secara sama rata di kalangan anak lelaki dan anak perempuan. Itu yang terbaik. Okay? Dan ada anak OKU, macam saya lah, saya pun ada anak seorang anak OKU. Sekurang-kurangnya bila kita hibah pada anak OKU ni, ada bahagian dia dan ada orang yang akan jaga untuk dia. Dan yang akhir sekali ialah pasangan yang beli secara joint loan. Ini kita banyak tengok sekarang ni, orang muda. Kebanyakan orang muda sekarang ni, dia banyak beli rumah, dia buat 2 nama. Nama suami, nama isteri. Dia sign SMP, sell purchase tu, dia sign bersama. Yang isteri ni beranggapan kalau suami mati, dia dapat sepenuhnya. Tak. Dia akan jadi macam ni. Macam ni. Okay, suami sign SMP, isteri sign SMP, beli rumah. Okay, rumah di Bertam, lebih kurang hargalah RM500,000. Suami loan RM250,000, isteri RM250,000. Buat sign SMP. Suami mati, 50% akan difaraidkan. Isteri dapat 1/8 je. Ada bahagian mak ayah 1/6. Kemudian ada bahagian anak. Kemudian bahagian mak ayah tadi, kebetulan mak ayah masih ada, mak ayah pula mati. Bahagian mak ayah tadi jatuhlah kepada adik-beradik suami. Kita bimbang, yang ada 2 nama ni, takut rumah yang kita beli ni makin lama dia pecah, jatuh pada 2 keluarga. Keluarga belah suami dapat, keluarga belah isteri pun dapat. Sedangkan kita beli rumah tu untuk anak. Jadi yang terbaik dia, suami hibah kepada anak, isteri hibah kepada anak.
Jadi selesai masalah. Dia tak pergi jauh. Okey. Dan orang yang ada perniagaan dan orang yang ada hajat untuk menunaikan haji dan umrah. Banyak kita dapat terima permohonan untuk bakal-bakal haji baru ni yang nak pergi, semua nak buat ibah apa semualah. Pasal perancangan itu dia datang secara kata tiba-tiba mengejut. Macam dulu tak pergi haji tak fikir nak buat, tapi bila nak pergi haji dan tu pula nak suruh. Dia kata besok boleh siap tak boleh lah itu kan. Dulu kami suruh buat tak mau. Dan satu lagi orang yang sakit. Dia dah sakit, dia datang jumpa kami nak buat hibah. Saya kata minta maaf, hibah hanya sah kepada orang yang masih sihat. Orang yang dalam keadaan sah, iaitu kategori mardatul maut, hibahnya adalah tidak sah, boleh dibatalkan. Jadi nak buat hibah, buatlah semasa sihat. Okey, so itu saja perkongsian saya pada malam ni. Kami ada edarkan flyers lah untuk bacaan, bahan bacaan. Balik bolehlah baca. Dan satu lagi ada kertas kuning tu sebagai untuk nak buat apa-apa temu janji lah. Macam mereka nak tanya lagi lah. Sebab lah ni nak tanya tak boleh, kita nak semayang pula kan. Dan kita pun masing-masing ada urusan lain. Lepas ni kalau ada soalan semua boleh tulis kat orang kuning tu. Serahkan pada Cik Yaakob kita yang baju hitam ni. Cik Yaakob kita ni wakil kita di sini lah. Jadi Cik Yaakob ni dia meratuk, dia memang klien dia ramai di area di sini lah. Dia banyak buat program untuk jemaah haji, bakal haji, program di masjid, di area Sungai Petani, di Penang. Jadi Cik Yaakob ni wakil kita di sini. Dia ilmu dia pun banyak alhamdulillah, dia tahu, Faraid pun dia tahu. So boleh buat set appointment dengan dia. Kembalikan borang kuning tu. Cuma pensel kena pulangkan balik. Ada bagi pensel kan? Pensel kena pulangkan balik. Kalau tak mati jadi Faraid. Pensel tu kami nak pakai kat masjid lain pula. Kan, takut nanti mati jadi Faraid. So pulangkan balik. Yang lain-lain tak apa, saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi jemput saya pada malam ni. Dan sebarkanlah kepada rakan-rakan kita yang tak datang. Nak tahu lebih detail tu nanti kontak dengan Cik Yaakob kita. Sekian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.